Kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang lain. Selamat sejahtera buat semua sahabat. Semoga sihat walafiat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami merupakan mahasiswa-mahasiswi tahun 3 daripada Universiti Teknikal Melaka, Malaysia. So, hari ini kami akan membentangkan hasil dapatan kajian kami mengenai isu transformasi daripada pembelajaran konvensional kepada pembelajaran atas talian yang bertemakan pendidikan. Secara ringkasnya, hari ini kami akan menceritakan 5 infografik yang telah kami siapkan melalui video ini. So, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami terdiri daripada 8 ahli kumpulan, iaitu yang diketuai oleh saya sendiri, Muhammad Aiman bin Zainal. Seterusnya Arun Nadiri, narratoran, Clara Sari, Muhammad Abid bin Mustamin, Isyad Haq bin Muhammad Jamal Abdul Nasir, Alif Aiman bin Zainal Abidin, seterusnya Muhammad Fazli bin Husin, dan yang terakhir Kuganan anak lelaki Segaranan. Pertamanya, kami akan menceritakan maklumat responden. 57% merupakan kursus pengajian kejuruteraan dan mereka merupakan majoriti juga, 60.7% adalah tahun 3. Responden kami 5.8.9 adalah lelaki dan mereka di kalangan berumur 21 hingga ke 30 tahun yang memberi 68.2% dan 81.3% bersetuju bahawa pembelajaran atas talian adalah perkara baru buat mereka. Okey, seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya. Itu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Alif Aiman. Okey, bagi latar belakang. Yang pertama, keadaan sebelum transformasi dilakukan. Dari zaman sebelum kemerdekaan lagi, Malaysia telah memulakan pembelajaran secara konvensional, iaitu pembelajaran secara bersemuka antara para pendidik dan para pelajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP. Namun begitu, kehadiran sejenis virus yang menular seluruh dunia mengakibatkan sektor pendidikan ditutup sepenuhnya secara konvensional. Okey, yang kedua, pembelajaran secara atas talian. Solusi yang dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab adalah dengan mengadakan pembelajaran secara atas talian, menggunakan aplikasi yang mudah seperti WhatsApp, Telegram dan Messenger untuk berkomunikasi, menyampaikan maklumat, kandungan bahan pelajaran dengan mudah. Okey, yang ketiga adalah kekurangan terhadap cara pengajaran. Menganggap kurang memadai dengan aplikasi tersebut kerana pembelajaran seharusnya boleh melihat para pelajar dan memantau secara menyeluruh sejauh mana pemahaman pelajar terhadap ilmu yang mereka telah tuntuti itu. Okey, yang keempat ialah penambahbaikan yang setaraf dengan pembelajaran secara konvensional. Okey, menemukan aplikasi yang lebih efisien seperti Webex, Zoom, Microsoft Teams dan sebagainya dapat menambah baik lagi cara para pelajar dan pendidik untuk bersemuka di alam maya dalam kuantiti yang ramai dan mengadakan komunikasi dan pemantauan yang lebih efektif terhadap pendidikan. Okey, yang keempat ialah usaha untuk menelusuri teknologi terkini. Dengan mengadakan kajian seperti ini, kita dapat menemukan aplikasi yang membolehkan kita untuk meneruskan pembelajaran walaupun dalam keadaan yang melanda. Di samping itu, dapat menambahkan lagi pengetahuan terhadap teknologi terkini supaya kita tidak ketinggalan dan dianggap mundur oleh masyarakat lain. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazli bin Husin. Untuk objektif kajian kami ini, yang pertama adalah mengenal pasti masalah mengadakan kelas secara atas talian dan juga jarak jauh. Okey, dalam kajian kami ini, kami ada menyenaraikan dan membahas masalah-masalah
yang dihadapi semasa kelas secara atas talian ini, seperti kawasan yang susah mendapat liputan internet, banyak masa yang terbuang di hadapan laptop, ataupun pelajar yang sukar fokus. Mungkin bagi mereka kelas atas talian ini masih baru dan susah untuk mereka memahami apa yang disampaikan oleh cikgu-cikgu maupun lecturer universiti. Okey, yang kedua adalah mengemukakan cadangan untuk memastikan pembelajaran atas talian berjalan dengan lancar. Okey, dalam kajian kami ini juga kami ada menyenaraikan beberapa cadangan untuk memastikan kelas atas talian ini berjalan dengan lancar seperti menghadiri kelas seperti biasa. Okey, yang ketiga adalah mengkaji kesesuaian perubahan kaedah pembelajaran pasca COVID-19 untuk pembelajaran di masa hadapan. Seperti yang kita tahu, COVID-19 ini bukan negara sahaja yang terlibat, ekonomi, malahan pelajar juga terkena tempias. Okey, dalam kajian kami ini kami telah mengkaji apakah kaedah-kaedah yang patut pelajar, cikgu-cikgu maupun lecturer universiti lakukan supaya kaedah pembelajaran kelas atas talian ini lebih menarik dan tidak membuat pelajar merasa bosan, dan juga pelajar boleh fokus seperti menghadiri kelas seperti biasa. Okay, semua ini kami akan membahaskan dalam kajian kami ini, dan kami telah mencapai ketiga-tiga objektif kajian yang telah kami senaraikan ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan membentangkan berkenaan dengan metodologi kajian untuk kumpulan kami. Okey, dalam kajian ni adalah untuk bertujuan untuk mengukur tahap transformasi pembelajaran konvensional kepada pembelajaran atas talian ataupun secara online. Okey, dalam kajian ini kami melaksanakan dua komponen penting, iaitu sampel kajian dan instrumen kajian. Untuk sampel kajian ini pemilihan kajian ini adalah dipilih secara rawak yang terdiri daripada lelaki dan perempuan berumur 19 tahun dan ke atas. Okey, pemilihan sampel yang besar ataupun yang banyak dapat mempengaruhi dapatan kajian untuk kumpulan kami. Okey, yang kedua adalah instrumen kajian. Dalam instrumen kajian ni kami menggunakan kaedah soal selidik ataupun menggunakan soal selidik di mana ianya dapat meliputi sampel yang besar, dapat menjimatkan kos serta pensampelan yang lebih tepat. Okey, kumpulan kami juga menggunakan soal selidik secara atas talian ataupun secara maya yang dikenali sebagai Google Form. Dengan menggunakan Google Form ni, kita hanya menggunakan gadget sahaja untuk menjawab soal selidik. Okey, dalam Google Form kami ni ataupun soal selidik kumpulan kami ni ada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C serta bahagian D. Untuk bahagian A pula, ianya merangkumi maklumat diri ataupun maklumat responden itu sendiri. Yang kedua adalah bahagian B, adalah untuk mengenal pasti masalah mengadakan kelas secara online. Dan bahagian C adalah mengenal pasti cadangan untuk memastikan kelas online ni ianya berkesan ataupun tidak. Okey, dan yang terakhir adalah bahagian D, adalah mengenal ataupun mengkaji kesesuaian pembelajaran online ni untuk di masa akan datang. Okey, sekian dari saya.
Daripada dapatan kajian menunjukkan bahawa responden yang terdiri daripada mahasiswa menyatakan sangat bersetuju bagi item pelajar hilang fokus dan letih kerana terlalu lebih banyak masa di hadapan laptop skrin, iaitu 68.2%. Di samping itu, para responden juga sangat bersetuju sebanyak 51.9% bagi item semangat bekerjasama sesama kaum dalam bilik kuliah semakin berkurang. Diikuti dengan 57% sangat bersetuju bagi item interaktif sesama kaum semakin berkurang apabila pelajar secara atas talian. Dan item terakhir iaitu tidak mempunyai akses internet yang kuat dan tidak mempunyai gadget yang diperlukan telah dipersetujui oleh responden sebanyak 38.3%. Bahagian C adalah dapatan kajian untuk mendapatkan cadangan yang telah diberikan kepada pelajar untuk memperbaiki kelas secara atas talian. Antara cadangan yang telah diberikan kepada pelajar adalah pelajar diberikan pilihan untuk pulang ke kampus mengikut keperluan masing-masing, di mana 72 orang pelajar telah bersetuju dengan cadangan tersebut. Seterusnya, seramai 73 orang pelajar bersetuju sekiranya KPT memberikan bantuan dari segi pemberian subsidi gadget dan plan data internet yang diperlukan oleh pelajar. Seterusnya, 76 orang pelajar bersetuju sekiranya universiti menetapkan satu medium pembelajaran untuk memudahkan pelajar mengakses kelas secara atas talian. Seterusnya, cadangan yang diberikan adalah pensyarah menyediakan medium untuk sesi soal jawab untuk mendapatkan maklum balas daripada pelajar, di mana seramai 71 orang pelajar bersetuju dengan cadangan tersebut. Seterusnya, seramai 73 orang pelajar bersetuju sekiranya pensyarah membuat rakaman video sesi kuliah untuk memudahkan pelajar mengakses kembali topik yang dibincangkan dan juga untuk memudahkan pelajar yang tidak mempunyai akses internet. Seterusnya, pensyarah hendaklah memberikan tempoh tugasan berpatutan untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk memahami semula topik yang berkaitan dengan tugasan tersebut, di mana 77 orang pelajar bersetuju dengan cadangan tersebut. Yang terakhir, seramai 64 orang pelajar bersetuju sekiranya mereka membuat jadual untuk membahagikan masa mengikut keperluan mereka sendiri. Itu saja dapatan kajian untuk bahagian C. Action! Okey, sumbangan dapatan kajian. Isi yang pertama yang kita dapat bahas ialah pengasingan. Pelajar tidak akan dapat belajar secara bersemuka dan berinteraksi secara bersemuka dengan pensyarah maupun lecturer. Hal ini akan menyebabkan kesukaran bagi para pelajar. Hal ini juga akan menyebabkan hubungan antara para pelajar menjadi renggang. Okey. Selain itu, isi yang kedua ialah keberkesanan pembelajaran. Okey. Apa yang kita dapat lihat di sini, pelajar yang belajar secara atas talian akan mempunyai banyak masa lapang dan pelajar tidak tahu untuk mengendalikannya. Selain itu, pelajar yang belajar secara atas talian akan terganggu dengan aktiviti harian mereka seperti mengemas rumah dan sebagainya. Isi yang seterusnya ialah kos dan penjadualan teknologi. Internet merupakan aspek terpenting dalam pembelajaran atas talian. Pelajar akan mengeluarkan kos yang lebih ataupun bajet yang lebih sekiranya kawasan perumahan pelajar tidak mempunyai isyarat ataupun signal. Hal ini menyebabkan pelajar sukar untuk belajar di atas talian. Selain itu, poin yang seterusnya ialah ataupun isi yang seterusnya ialah penglibatan seimbang. Pelajar tidak dapat melakukan aktiviti secara praktikal. Pelajar juga tidak dapat mengetahui cara-cara ataupun teknik yang betul dalam mengendalikan sesuatu alatan
mahupun jentera. Okey, dapatan kajian juga membantu dari segi aspek organisasi. Okey, pihak-pihak berkuasa perlu menyediakan bantuan gadget ataupun pelan data yang cukup untuk memastikan pembelajaran atas talian dapat dilakukan oleh pelajar. Selain itu, Kementerian Pendidikan perlu menetapkan suatu medium pembelajaran untuk memastikan pembelajaran atas talian dapat dijalankan oleh para pelajar. Saya akan membentangkan pasal rumusan. Pembelajaran online memberikan masa yang fleksibel kepada pelajar untuk memilih watak dan tempat belajar. Mengikut respon yang kami dapat, 6 orang pelajar tidak setuju, 10 orang pelajar pula kurang bersetuju, 22 memuaskan, 21 orang setuju dan 48 orang sangat bersetuju dengan pembelajaran secara online memberikan masa yang fleksibel kepada pelajar untuk memilih watak dan tempat belajar. Pada masa kini, pembelajaran dalam talian telah membolehkan kita mengakses latihan yang berkualiti dari mana saja di dunia dan diselaraskan dengan keperluan pelajar yang menggunakan pembelajaran mereka sendiri. Jadi, ia adalah antara satunya kaedah yang sangat selesa dan fleksibel yang telah membolehkan ramai untuk meneruskan latihan mereka dengan jayanya dan sebagai alternatif kepada pembelajaran tradisional. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak aspek yang penting yang perlu kita teruskan untuk meningkatkan faedah dalam proses pengajaran. Walaupun terdapat banyak cabaran yang perlu diatasi bagi mengoptimumkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Krisis ini telah membenarkan kita mempersiapkan generasi akan datang dengan lebih baik serta mewujudkan sistem pendidikan yang kekal berinovasi dan berteknologi tinggi untuk masa hadapan. Sekiranya kita mengambil peluang ini untuk memantapkan lagi kekurangan yang dalam pengajaran dan pembelajaran, ia berkemungkinan boleh membantu untuk kita membina sistem pendidikan yang lebih fleksibel pada masa hadapan. Sekian saja daripada pembentangan kami tentang dapatan kajian mengenai transformasi daripada pembelajaran konvensional kepada pembelajaran atas talian. Sekian daripada kami. Terima kasih semuanya. I